Dalam video kali ini, kita akan mengenali apa itu pembiakan, yang meliputi maksud pembiakan, kaedah pembiakan dan juga jenis pembiakan. Pembiakan adalah proses yang berlaku pada organisma hidup untuk menyambungkan zuriat bagi mengekalkan keturunan. Antara kepentingan pembiakan ialah: yang pertama, dapat menghasilkan individu baru. Kedua, mengelak daripada berlaku kepupusan spesies hidupan. Yang ketiga, sekiranya bilangan individu semakin bertambah, spesies tersebut akan menerokai kawasan yang baru. Pembiakan terbahagi kepada dua, iaitu seks dan aseks. Pembiakan seks adalah pembiakan yang melibatkan persenyawaan gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk zygote. Melalui kaedah ini, biji benih digunakan untuk mendapatkan tanaman yang baru. Biji benih boleh didapati daripada pokok-pokok yang matang atau dengan cara membeli. Terdapat beberapa kelebihan dalam kaedah pembiakan seks ini. Antaranya, biji benih mudah diperolehi, boleh dibiak dalam kuantiti yang banyak, pokok mempunyai akar tunjang. Namun, kaedah ini juga terdapat beberapa kelemahan. Antaranya, tidak semua tumbuhan mengeluarkan biji benih. Ciri-ciri pokok induk tidak diwarisi sepenuhnya. Pertumbuhan tidak sekata dan juga lambat mencapai tahap matang. Antara langkah-langkah yang diperlukan bagi melakukan pembiakan seks ini ialah: yang pertama, rawatan biji benih. Kedua, penyediaan medium semaian. Ketiga, penyemaian biji benih. Keempat, penjagaan tumbuhan semaian. Dan kelima, pemindahan anak benih. Biji benih perlu dirawat sebelum disimpan atau disemai untuk mengelakkan serangan kulat dan serangga. Biji benih dirawat dengan cara menggaulkannya dengan racun serangga dan kulat dalam bentuk debu. Seterusnya, penyediaan medium semaian. Medium campuran John Innes digunakan bagi mendapatkan pertumbuhan yang baik, iaitu 2 bahagian tanah loam, 1 bahagian bahan organik, 1 bahagian pasir sungai, atau secara nisbahnya ialah 2:1:1. Bagi menyediakan kotak semaian, antara langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah tutup lubang saliran dengan sepaian pasu ataupun bata untuk mengelakkan medium mengalir keluar semasa penyiraman. Seterusnya, isi campuran medium sehingga 2 hingga 3 cm daripada permukaan kotak semaian. Seterusnya, ratakan permukaan medium, kemudian buat alur penanaman sekiranya perlu. Seterusnya, penyemaian biji benih. Bagi biji benih halus, ianya perlu dicampur dengan pasir sebelum disemai bagi memudahkan penyebaran biji benih dengan sekata. Nisbah campuran adalah 1:5, iaitu 1 bahagian biji benih dan 5 bahagian pasir halus. Bagi benih besar pula, ianya ditanam sedalam lebih kurang 2 hingga 3 kali lebih dalam daripada saiz garis pusat biji benih tersebut. Jarak penanaman di antara biji benih adalah 3 cm. Setelah biji benih disemai, ianya perlu melalui fasa penjagaan tumbuhan semaian, iaitu siram 2 kali sehari pada waktu pagi dan lewat petang, sama ada dengan cara manual, sistem renjisan, permukaan atau kapilari. Tidak hanya itu, proses tersebut direkodkan seperti tarikh menyemai, tarikh bercambah dan juga kemajuan semaian secara mingguan seperti bilangan biji benih yang bercambah dan ketinggian anak benih. Akhir sekali, pemindahan anak benih. Antara langkah-langkah dalam memindahkan anak benih ini ialah: yang pertama, tutup lubang saliran pasu. Kedua, isi medium sehingga 2 hingga 3 cm dari permukaan. Ketiga, sediakan lubang untuk anak benih. Keempat, siram anak benih sebelum diubah. Kelima, keluarkan anak benih bersama gumpalan. Keenam, masukkan ke lubang penanaman. Ketujuh, padatkan tanah di sekeliling pangkal anak benih. Dan akhir sekali, siram dan letakkan di tempat yang teduh.
Kaedah pembiakan seterusnya ialah pembiakan SX. Pembiakan SX juga digelarkan sebagai agamogenesis, merupakan sejenis pembiakan yang tidak melibatkan meiosis, pembentukan gamet atau persenyawaan. Oleh sebab tidak memerlukan penyertaan jantan dan betina, pembiakan SX berlaku dengan lebih cepat berbanding pembiakan seks dan memerlukan tenaga yang tidak begitu banyak. Terdapat beberapa kaedah pembiakan SX. Yang pertama, keratan batang. Kedua, keratan daun. Ketiga, pembiakan secara tut. Keempat, cantuman. Kelima, kultur tisu. Memasuki kaedah yang pertama, iaitu keratan batang. Kaedah ini menggunakan bahagian tumbuhan seperti batang, ranting dan dahan tanaman. Ianya terbagi kepada 3 kaedah yang mana meliputi kayu lembut, kayu sederhana dan kayu keras. Medium penyemaian yang boleh digunakan ialah pasir dan tanah lum dengan nisbah campuran tanah untuk medium penyemaian 1:1, iaitu 1 bahagian pasir dan 1 bahagian bahan organik. Caranya, celup bahagian bawah keratan dengan hormon penggalak akar, kemudian masukkan ke dalam lubang atau alur yang telah dibuat. Yang kedua ialah keratan daun. Pembiakan tumbuhan yang biasanya digunakan terhadap tumbuhan hiasan secara keratan daun boleh dilakukan pada pokok yang mempunyai daun yang berlendir, kerana daun jenis ini banyak makanan yang tersimpan di dalamnya. Antara jenis-jenis keratan daun ialah keratan lai daun, keratan urat daun dan keratan tangkai daun. Caranya, bahagian daun akan disemai pada medium pengakaran. Semasa menyemai, tentukan bahagian atas daun menghala ke atas, sementara bahagian bawah daun tertanam ke dalam medium. Seterusnya, pembiakan secara tut. Kaedah pembiakan secara tut merupakan satu teknik pembiakan yang dilakukan pada dahan atau ranting yang masih terlekat pada pokok induk. Caranya, pilih dahan daripada pokok induk yang sihat dan kelar dahan dengan anggaran jarak 2.5 sehingga 5 cm. Setelah itu, tanggalkan kulit di antara kelaran tersebut dan kikis lapisan kambium ranting ataupun dahan tersebut. Seterusnya, sapukan hormon penggalak akar dan bentukkan medium pengakaran seperti bobola dengan diameter berukuran anggaran 5 cm. Seterusnya, balut bahagian tut tersebut dan diikatkan. Kaedah keempat ialah pembiakan secara cantuman. Terdapat beberapa jenis cantuman, antaranya cantuman baji, cantuman sanding dan cantuman mata tunas. Cantuman baji dilakukan untuk menukar pokok besar. Cantuman sanding pula dilakukan untuk mencantum beberapa varieti menjadi satu pokok. Manakala, cantuman mata tunas dilakukan untuk memindah mata tunas sesuatu pokok yang baik bakanya kepada pokok penanti. Antara kelebihannya ialah mempunyai akar tunjang, hasilkan baka baru dan banyak mata tunas diperolehi. Kaedah kelima pula ialah pembiakan kultur tisu. Kultur tisu tumbuhan merupakan satu kaedah untuk menghasilkan bahan tanaman atau anak pokok yang lengkap bermula dengan sebahagian kecil tisu tumbuhan seperti daun, batang atau sel yang dikulturkan dalam media secara steril ataupun aseptik untuk pembesaran. Proses ini melibatkan pemilihan baka yang baik daripada pokok induk dan dilakukan melalui kaedah pembiakan mikro, memperbanyakkan tanaman secara vegetatif untuk menghasilkan beribu-ribu anak pokok. Proses kultur tisu ini dijalankan dalam persekitaran yang terkawal dan pemeriksaan virus dilakukan terhadap anak pokok untuk memastikan anak pokok bebas daripada penyakit. Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang dapat dikenal pasti melalui pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Antaranya ialah cara pembiakan. Pembiakan seks menggunakan biji benih, manakala pembiakan aseks menggunakan kaedah-kaedah seperti keratan, tut, cantuman dan kultur tisu. Manakala mengikut kandungan genetik, pembiakan seks
ialah berbeza daripada pokok induk, manakala pembiakan XX sama seperti pokok induk. Bagi perkara tempoh berbunga atau mengeluarkan hasil, pembiakan seks dikenal pasti lambat ataupun lama, manakala pembiakan XX singkat ataupun cepat.